Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Soalan nombor 7. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Untuk makluman ahli yang berhormat, statistik Jabatan Penjara Malaysia sehingga 25 Ogos 2021 menunjukkan jumlah keseluruhan banduan di penjara adalah seramai 69,507 orang, yang mana telah melebihi kapasiti sebenar sejumlah 61,242, iaitu pada kadar 13.50% bersamaan dengan melebihi kapasiti sejumlah 8,265. Jabatan Penjara Malaysia melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengambil beberapa tindakan bagi mengurangkan kesesakan dan tindakan-tindakan berkenaan turut berkaitan dengan langkah mengurangkan penularan wabak COVID-19 di seluruh institusi penjara. Antaranya ialah pertama, pemindahan banduan dari satu penjara ke lain penjara yang tidak sesak. Yang kedua, Jabatan Penjara Malaysia dengan sokongan Kementerian Dalam Negeri telah mewujudkan beberapa penjara sementara. Sebanyak 13 bekas kem Pusat Latihan Khidmat Negara PLKN telah diubah suai sebagai penjara satelit untuk penempatan banduan yang baru untuk tujuan pengasingan sebelum dimasukkan ke penjara. Penjara sementara ini telah diwartakan di bawah Seksyen 3 Akta Penjara 1995 dan sebagai admission prison. Yang ketiga, selain itu, Jabatan Penjara Malaysia turut mewujudkan Pusat Transit Penerimaan PTP di institusi penjara bagi mengurangkan tahap kebolehjangkitan COVID-19 dalam kalangan banduan serta mengurangkan kesesakan untuk menempatkan banduan sabitan dan reman kategori risiko keselamatan minima dengan mengambil kira keperluan pengasingan berdasarkan tarikh-tarikh kemasukan. Yang keempat, selaras dengan hala tuju Jabatan Penjara Malaysia, iaitu 2/3 banduan sabitan yang layak akan menjalani pemulihan di luar tembok penjara atau pemulihan dalam komuniti PDK. Langkah-langkah mengurangkan kesesakan melalui pelaksanaan dan pemerkasaan, iaitu yang pertama, pelepasan secara perintah parol. Yang kedua, perintah kehadiran wajib. Yang ketiga, pelepasan awal 14 hari. Keistimewaan bagi banduan peringkat khas. Keempat, program reintegrasi penghuni industri. Kelima, program corporate smart internship. Keenam, pelepasan banduan secara lesen. Ketujuh, pusat pemulihan pemasyarakatan atau program reintegrasi pengundi. Yang ke-8, rumah perantaraan. Terima kasih, Tok Speaker. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih atas jawapan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Berikutan kesesakan penjara sekarang ini, dalam keadaan masih juga ada penyakit-penyakit berjangkit yang lain, bukan sahaja COVID-19, seperti influenza, TB, hepatitis C, yang juga boleh membawa maut di kalangan banduan. Apakah perancangan sekarang dan masa akan datang Kementerian untuk menangani masalah ini? Terima kasih, Datuk Yang Ketua. Terima kasih. Sebut Timbalan Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, bahawa memang setiap masa penjara mewujudkan beberapa bilik-bilik khas untuk menempatkan rawatan penyakit berjangkit seperti mana yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat, iaitu penyakit TB, kusta dan lain-lain penyakit yang berjangkit. Yang keduanya, kita mengadakan mewujudkan klinik penjara, iaitu pegawai perubatan KKM dan dilengkapi dengan fasiliti ward. Yang ketiga, iaitu bilik khas rawatan bagi banduan dan tahanan yang tidak mampu untuk menguruskan diri. Jadi saya percaya bahawa selain pada COVID-19, penjara Malaysia memastikan apabila ada penyakit berjangkit, kita asingkan banduan-banduan tersebut. Terima kasih.